ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, kita dapat barakah hidup kita. Nah, sebab itulah apa Dr. Yusuf Qardawi dia katanya apa dalam hadis dia kata khairukum man tala umruhu wa hasuna amal. Nah, hadis dia katanya sebaik-baik kamu orang yang umur panjang lepas tu baik amalan dia. Tapi dia katanya kadang-kadang orang tu umur pendek tapi amalan dia banyak, berlipat ganda. Nah, sebab dia gunakan masa dia saat itu bagi barakah. Nah, gunakan masa-masa yang buat sikit tapi boleh dapat pahala banyak. Dan yang keduanya, sebab-sebab yang boleh mendatangkan barakah, kena banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa dalam hadis tu dia kata man lazim istighfar, siapa-siapa yang mulazamah istighfar banyaklah, ja'alallahu lahu likulli hammin farjan. Nah, atau kama Allah akan beri kepada dia segala kesusahan tu jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah beri rezeki kepada dia itu dengan tidak ada perhitungan. Nah, ini orang mulazamah. Dan serupa juga dengan dalam surah Nuh. Nah, surah Nuh tu jadi apa Hasan Al-Basri. Nah, ada orang mari tanya dia, saya ni apa negeri saya ni kemarau, dia kata kemarau, hujan tak turun. Nah, maka dia suruh baca ayat ni lah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu apa dia suruh baca astaghfirullah, suruh istighfar. Nah, lepas tu orang tu mari pula dia kata ni saya tak ada anak. Nah, anak tak ada. Nah, dia suruh istighfar. Lepas tu orang tu dia kata saya miskin. Nah, dia suruh istighfar. Jadi tiga-tiga orang ni duduk dengan ayat. Mari tanya masalah suruh istighfar, masalah suruh istighfar. Maka dia baca ayat ni lah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nah, jadi dia suruh istighfar kepada Allah kerana Allah tu akan memberi pengampunan. Ya, sebab-sebab yang terjadi masalah tak dapat barakah pada diri kita ni sebab kita ni ditahan oleh dosa-dosa. Nah, jadi kalau tak ada dosa tak apa lah. Uyursilis sama alaikum midra, setelah istighfar banyak, man lazimal istighfar. Nah, siapa-siapa yang mulazamah istighfar dengan banyak-banyak, okay? Istighfar 3 kali lepas mayat, dah banyak perkara itu. Nah, jadi Allah katanya yursilis sama alaikum midra, Allah akan hantar hujan banyak lepas. Nah, patu yumditkum bi amwalin wa banin. Nah, dan Allah akan berikan kepada kamu dengan harta dan anak-anak tadi habis. Jadi sebab miskin ni, sebab rezeki tak turun. Nah, rezeki tak ada, hujan tak turun. Nah, apabila hujan turun pak tu, Allah beri kepada dia harta. Nah, tumbuh-tumbuhan. Sebab dalam Quran itu, dalam surah Al-A'raf tu dia katanya wa huwal ladzi yursilur riyah bushran baina yadayhi. Nah, wa huwal ladzi yursilur riyaha bushran baina wa huwal ladzi yursilur riyaha fatusiru sahaban. Wa huwal ladzi yursilur riyah fatusiru sahaban fasuknahu li baladin mayyitin. Wa huwal ladzi yursilur riyah fatusiru sahaban siqalan suknahu li baladin mayyitin fa'anzalna bihi al-ma' fa'akhrajna bihi min kulli samarat. Dialah yang meniupkan angin, kata Allah. Dia yang meniupkan angin. Lepas tu apabila angin mari tu patusiru sahaban, dia gerak. Nah, angin tu main gerak segala awal-awal. Sekolah hak berat hak ada hujan. Suknahu li baladin mayyitin, air tu awal tu pergi cuah di negeri hak mati, negeri hak tak ada hujan lah, hak marah. Fa anzalna bihi al-ma', maka turun air. Fa akhrajna bihi min kulli samarat, maka dengan sebab air tu keluarlah segala tumbuh-tumbuhan, buah-buahan.
Kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Demikian itulah Allah akan keluar manusia yang mati pada hari akhirat esok daripada kubur. Jadi dengan sebab istighfar ni, Allah ampun dosa kita. Jadi terlekat tu kerana dosa macam. Apabila dosa tak ada, Allah hantar hujan daripada langit. Apabila hujan daripada langit turun, fa akhrajna bihi min kulli samarat, maka segala bumi-bumi ini akan tumbuh, segala tumbuh-tumbuhan dan tupik segala buah-buahan. Lepas tu wa yumditkum bi amwal, Allah wi harta, dia ada buah-buah yang dapat harta. Wa bani, dan apabila kita makan buah-buah itu buah-buah daripada bumi yang lasak-lasak jadi zat-zat itu akan keluar anak-anak kita. Jadi apa? Sebab manusia ni, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sesungguhnya aku jadikan manusia daripada sulalah min tin, daripada saripati hak kita makan daripada tanah. Patu summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Summa khalaqnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian Allah jadikan daripada kita makan tadi jadi air mani dan Allah simpan dalam rahim yang kukuh. Itu nak ayat katanya disebab kita makan daripada bumi itu ia akan jadi benih-benih manusia. Wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah jadikan untuk kita ni kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhar, dan Allah akan beri kepada kita ni sungai-sungai yang mengalir. Ni dengan sebab istighfar. Dan dengan sebab istighfar juga dalam surah Hud dia katanya wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Jadi istighfar ni adalah satu upaya yang cukup mustajab. Hendaklah kamu istighfar kepada Allah, pada Tuhan kamu. Tubu ilaihi summa tubu ilaihi. Kamu dia bertobat kepada. Istighfar saja, kata Imam Al-Qurtubi, kalau seorang itu istighfar saja, kemudian dia tak kelik kepada Allah, jadi tak ada guna, Allah tak mampu dah. Istighfar saja tapi dia tak beramal. Istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Maknanya setelah kita istighfar, maka kita kena kembali kepada Allah, kena bertobat. Taubat ni tinggal segala dosa, mari kelik kepada Allah. Allah berikan apa kepada kita? Yumatti'kum mata'an hasan. Allah berikan kepada kita ni satu kehidupan yang selesa. Ila ajalin musamma, kepada satu masa yang Allah tetapkan. Maknanya kalau kita nak sehat hidup kita, kita kena istighfar. Hidup kita ni sehat sebab Allah janji katanya istighfar kepada Allah, kemudian kembali kepada Dia, tubu ilaihi. Mana kita istighfar dah, Allah terima taubat kita, maka kita beramal kepada Allah. Apa dalam takwa tadi dia katanya wal isti'dadu li yaumir, bersedia untuk nak pergi. Jadi kita ni nak sedia nak pergi kepada Allah Subhanahu wa taala, kena amal. Maka apabila kita amal dah, Allah janji kepada kita yumatti'kum mata'an hasan. Allah akan memberi kepada kita satu kehidupan yang baik, yang selesa. Yang tak ada sakit, tak ada apa. Ila ajalin musamma, kepada satu masa yang Allah telah tetapkan. Maknanya pada ajal kita. Lah ni kita tak sampai ajal lagi, tapi kita sudah tak urut dah, tak sehat. Ni disebabkan kita banyak dosa. Kalau kita tengok di sini ni, apa? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Berlaku kerusakan di muka bumi ni dengan sebab perbuatan manusia. Fil barri wal bahri, di lautan dan di darat, sebab rusak, sebab perbuatan manusia. Berlaku penyakit, berlaku timbul penyakit dalam diri kita dengan sebab kita juga.
Sebab kita tak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita Allah tidak berikan mataan hasanah. Sebab tu kena istighfar semua. Lepas tu, di antaranya dan di antara perkara yang boleh mendatangkan barakah lagi, kena semaya, kena khusyuk semaya dalam waktu dia. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Jadi kena suruh keluarga kita semaya dan kena sabar banyak-banyak dalam keadaan semaya tu. Dan Allah katanya, aku tak minta rezeki kepada kamu, aku yang memberi rezeki kepada kamu. Maknanya nak dapat rezeki ni kena semaya, rezeki yang barakah. Lepas tu yang paling penting sekali, kalau kita nak dapat barakah ni, kena buat baik dan kena hubung silaturahim, dan kena buat baik dengan jiran-jiran. Sebab dalam hadis tu dia katanya, man ahabba an yabsuta lahu rizq an yabsuta lahu fi rizqihi wa yansha'a lahu fi asarihi falyasir rahimah. Hadis ni hadis Al-Bukhari, Rawahul Bukhari. Siapa-siapa yang suka supaya Allah perluaskan rezeki dia, rezeki kita mudah, dan nak tambahkan umur dia, umur kita ni, hendaklah kita ni hubung silaturahim. Jadi kalau kita tengok pada ayat Al-Quran, hadis pun sumpah ayat Quran katanya, manusia ni iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal, Allah tak lewat pun dan tidak lambat pun walaupun satu saat. Tapi hadis ni dia katanya, siapa-siapa yang suka supaya Allah menambahkan rezeki dia, dan memperluaskan rezeki dia dan menambahkan umur dia, adalah hubung silaturahim. Jadi ulama tafsir di sini ni dia katanya, nak tambah umur ni ada 3 pendapat. Katanya dengan sebab kita hubung silaturahim ni, Allah menambahkan umur kita. Satu pendapat yang pertama, Allah beri barakah dalam umur kita. Barakah dalam umur kita, dan Allah beri taufik supaya kita ni buat amal ibadat. Dan Allah beri kita ni guna masa hidup kita ni untuk mencari kebajikan di untuk hari akhirat. Jadi barakah dalam hidup kita ni, kalau kita tengok apa hadis tu, man khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kita ni orang yang umur panjang, lepas tu baik amal dia. Hasuna amal. Jadi kalau orang tu umur panjang tapi amal dia tak bagus, maka tu tak barakah. Lepas tu at-taufiq li ta'ah. Taufik ni hidayah yang ada 2. Satu hidayah irsyad, yang kedua hidayah taufik. Hidayah irsyad ni hidayah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni tunjuk, wa hadainahum najdain. Wa imma syakiran wa imma kafur. Wa imma seorang ni syukur, wa imma dia jadi kafir. Maknanya kalau wa hadainahum najdain, aku beri jalan kepada kamu 2 jalan, satu ke syurga, satu ke neraka, tapi mu pilih sendiri. Jadi itu yang panggil hidayah irsyad. Hidayah taufik ni daripada Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillahu bihi khairan yuwaffiqhu lil amali salih. Ataupun siapa-siapa yang Allah berkehendak untuk dia jadi orang baik, yuwaffiqhu lil amali salih. Allah beri taufik supaya dia dapat buat amal soleh. Ada satu hadis lagi yang katanya, man yuridillahu bihi khairan ista'malahu. Siapa-siapa yang Allah berkehendak untuk dia jadi orang molek, ista'malahu, Allah guna dia, Allah cari dia. Lepas tu sahabat kata, kaifa ista'malahu, bagaimana Allah guna dia?
kata Nabi, yuwaffiqahu lil amali salih. Allah wi taufik supaya dia sana tu wasana wa amal soleh, tak soleh. Nah, jadi nak buat amal hak soleh ni, nah, dia kena dapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tengok puasa kita ni, kita ada puasa belaka. Nah, gerak pergi jalan boleh pergi belaka. Nah, tapi nak mari ke masjid ni adalah satu taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita boleh pergi belaka. Jalan kagak belaka, tapi kadang-kadang orang ni lekok ke lain, orang ni lekok ke masjid. Nah, itu dapat taufik Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya apa? Allah jaga kita daripada kita sia-siakan umur kita. Allah jaga kita. Tak suri kita jadi sia-sia umur. Sebab apa? Dalam surah Al-Kahfi, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Surah Al-Kahfi. Kata olehmu ya Muhammad, adakah kamu mau aku nak tunjuk kepada kamu? Nah, bil akhsarina a'mala, orang yang paling rugi amalan dia. Nah, yang paling rugi amalan sia-sia amalan dia. Nah, allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yang mana dia saat itu sesat amalan dia semasa hidup dalam dunia. Nah, dan dia fikir katanya hak tu amalan hak molek. Dhalla sa'yuhum ni, dhalla ni biasanya orang-orang yang sesat ni, dia tak ada ilmu biasanya, dia tak tahu. Nah, bil akhsarina a'malan, orang yang paling rugi amalan ni, allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Nah, dia fikir katanya dia buat dah molek dah, tapi hak yang buat asal itu bukan hasuna amal. Nah, bukan amalan yang paling apa? Khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Bukan hasuna amalu dah. Jadi kasura amalu tapi tak ada hasuna amalu. Banyak amalan tapi bukan baik amalan. Baik amalan ni Allah. Kita dah buat amal ni. Nah, bukan kita buat amal wisah. Nah, banyak kita ni buat amal wisah. Nah, tapi kita buat amal tu nak Allah nilai. Allah nilai. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yara. Misqala zarratin khairan tu biar siapakah dia nak ulihanan kita? Allah. Patu khairan ni adalah hak yang mengikut cara yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairan yara. Jadi nilai amal, sebab itulah kita buat amal saat itu kalau tak ada barakah tak jadi. Dan yang keduanya, nah, dia katanya amalan umur yang ditunjuk kepada malaikatnya banyak ni di Lauhul Mahfuz. Nah, padahal umur yang disimpan banyak lagi. Nah, seperti umur Nabi Daud alaihissalam. Nah, umur Nabi Daud alaihissalam ni ia ternyata dalam Lauhul Mahfuz tu 60 tahun. Lepas tu, Nabi Adam tu dia tengok cahaya tu, siapa budak ni, dia katanya anak cucu siapa ni, dia katanya apa cahaya banyak. Dia kata tu ialah Nabi Daud. Umur dia berapa, dia tanya. Umur dia 60 tahun. Lepas tu Nabi Adam ambil dia tadi tu 40 tahun beri kepada Daud alaihissalam. Jadi 100 tahun. Ni nak ayat katanya umur tu satu situ. Nah, tapi umur yang apabila sampai masa Nabi ada ni, malaikat mari nak ambil umur dia, nak ambil nyawa dia. Nah, ini ada cerita lain lah. Ambil umur dia, umur sampai 1960 tahun. Malaikat mari nak ambil nyawa dia. Dia kata umur saya belum sampai lagi. Malaikat waktu big surat. Dia katanya ini perjanjian, dia katanya tadi sudah beri kepada anak Nabi Daud alaihissalam 40 tahun. Jadi kurang. Ini nak ayat katanya umur manusia saat itu hak duduk di Lauhul Mahfuz suku. Hak di sisi Allah suku. Dan dengan sebab kita
kita hubung silaturahim, maka Allah tambahkan umur Nabi Daud alaihi salam saat itu 40 tahun. Dia kata di sini ni, fa in wasalaha zidalahu arba'. Jadi dengan sebab dia hubung silaturahim, maka Allah tambah dia satu lagi. Dan yang ketiganya, pendapat yang ketiga, tambah umur di sini ni, orang dia sebut baik semua kita. Supaya imam-imam yang empat lah. Sahabat-sahabat orang dia sebut baik. Orang dia zikrul jamil dia dapat pahala. Jadi baqa'u zikru ba'da mautihi. Maknanya sebab itulah kita ni kena tahu contoh hak molek, jangan tahu contoh hak tak molek. Jadi kalau kita tahu contoh hak molek ni, setelah kita mati orang dia puji kita semua. Apabila orang puji pada kita semua tu, menyebabkan kita tu dapat pahala semua. Jangan kita taruh hak tak molek. Man sanna sunnatan hasanatan falahu falahu sawabuha, ajruha. Bagi dia pahala dia. Wa ajru man amila biha, dan pahala orang beramal dengan amalan dia itu. Dengan tidak dikurang sikit apa. Dan umur yang katanya boleh tambah ni ikut pendapat Syekhul Islam ialah Allah Subhanahu wa taala menuliskan umur seorang hamba saat itu dalam catatan malaikat saat itu banyak ni, tapi apabila seorang saat itu menghubung silaturahim, Allah akan tambah dia pula satu umur. Jadi sebab kita hubung silaturahim ni, Allah akan tambah umur kita. Dan juga dengan sebab doa juga Allah menambahkan umur kita boleh jadi. Sebab orang dia doa, kita buat baik dengan dia doa pada kita. Ni pendapat katanya, man ahabba ayyabsuta lahu rizqahu wa yansha'alahu asarahu falyasil rahimah. Siapa-siapa yang suka untuk supaya Allah tambahkan rezeki dia dan tambahkan umur dia, maka adalah dia hubung silaturahim. Maknanya hubung silaturahim ni dia dapat dua perkara. Satunya Allah buat rezeki, yang keduanya Allah tambahkan umur kita. Sebab Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, manittaqi rabbah wa wasala rahimah unshi'a lahu fi umrihi. Siapa-siapa yang takwa kepada Allah dan menghubungkan silaturahim, Allah akan tambahkan umur dia. Tambah umur dia kata di sini, dia kata yanmu malahu wa yaksurahu wa yuhibbuhu. Jadi dia tambahkan umur dia, tambahkan harta dia. Jadi dengan sebab silaturahim ni boleh menambahkan umur kita. Dan yang akhir sekali, jadi kena zikir banyak. Dan zikir ni baca Quran, zikrullah wa tilawatul Quran ni boleh menambahkan barakah kepada kita. Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia katanya, bagi Allah tu malaikat yang sentiasa duk musing, duk cari jalan, duk cari duk musing, duk keliling di jalan-jalan untuk cari orang duk berzikir kepada Allah. Apabila dia dapat satu kaum sedang duk berzikir, dia panggil semua malaikat tu mari pakai berimpun. Fayahfunahum bi ajnihatihim ila samai, maka turun kepada langit dunia. Fayas'alu rabbahum azza wa jalla, maka ditanya kepada mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberitahu mereka itu, apakah hamba itu dia berkata? Dia katanya hamba dia hari itu sedang duk tasbih, sedang duk takbir dan tahmid dan memuji. Lepas tu Allah tanya mereka, adakah mereka itu tengok aku? Dia kata tak. Wallahi ma'amara, tidak. Kalau dia lihat aku, Allah kata kalau dia lihat aku, kalaulah dia lihat Allah, kata malaikat, tentu hamba itu akan lebih kuat lagi beribadat kepadanya. Asyaddu laka ibadatan wa asyaddu laka tamjidan wa asyaddu laka tasbihan, lebih kuat beribadat, tahmid dan sebagainya. Dan dia minta apa? Dia tanya. Saya nak baca terjemah. Dia minta syurga. Adakah dia pernah tengok syurga? Dia kata tak. Mereka kata tak.
Bagaimana kalau dia dapat lihat syurga? Nah, patut. Kalaulah dia dapat lihat syurga, tentu dia bersangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu asyaddu 'alaiha hirsan wa asyaddu laha talaban, minta lagi. Nah, lebih minta lagi kalau dia dapat lihat syurga. Dia minta berlindung daripada apa? Allah tanya mereka. Dia kata minta berlindung daripada neraka. Adakah dia pernah tengok neraka? Dia kata tidak. Bagaimana kalau dia dapat lihat neraka? Dia kata kalau dia dapat lihat neraka, tentu dia sangat lari daripadanya. Nah, sangat takut kepadanya. Maka Allah katanya fa ashhadukum anni qad ghafartu lakum. Nah, saksikanlah kamu bahwasanya aku ni telah ampunkan kepada mereka itu. Orang yang berzikir baca Quran. Jadi orang yang berzikir seperti kita duduk dalam ni dan tu baca Quran dan mandi malaikat tadi itu mari tu hipo, mari tu cari tu zikir ni. Lepas tu akhir sekali katanya Allah ampun kepada orang ni. Fa ashhidukum anni qad ghafartu lakum. Qala yaqulu malakun minal malaikat fihim fulanun laisa minhum innama ja'ala. Dia kata apabila Allah katanya Allah ampun dosa semua, malaikat katanya ada di kalangan jemaah ni ada seorang tadi tu yang mari ke kanan nak ngaji dak boleh, dia ada hajat lain dia kata. Laisa minhum innama ja'ala hadha. Qala hum al-julasa la yashqa bihim jalis. Nah, jadi Allah masuk juga dia, Allah pun juga. Dia tadi masuk daripada orang begini. Nah, la yashqa bihim jalis. Nah. Fanzur ila barakatiz zikr. Dia kata tengoklah barakah zikir dia. Nah. Sebab yang boleh Allah nak ampunkan orang yang berzikir, dia baca Quran, masuk syurga. Nah, maka sebab itulah Allah katanya tabarakallazi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nazira. Nah, jadi Quran ini adalah berkat. Nah, tabarakallazi nazzala al-furqan. Allah turunkan Furqan. Allah puji dengan diri dia tu tabarakallazi nazzala al-furqan. Al-Quran ini adalah barakah. Nah, Al-Quran ini itu barakah sendiri. Maka Quran sana itu liyakuna lil 'alamin nazira. Nah, supaya apa? Allah Rasulullah itu jadi nazir kepada, jadi orang-orang yang memberi izan kepada semua manusia. Nah, dan dalam ayat lain dia katanya wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi. Nah, dan selagi nah jadi hak barakah ni hadisnya daripada Muslim, hadis rawi Muslim an Abi Umamah al-Bahili qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Yesus kita ni baca Quran. Nah, karena Quran tadi itu akan datang pada hari akhirat yang boleh memberi syafaat kepada orang baca dia. Iqra'u zahrawaini. Nah, baca olehmu akan Zahrawaini. Apa dia Zahrawaini? Al-Baqarah wa suratu Al-Imran. Nah, baca surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma humamataini aw ka'annahuma wayayatani aw ka'annahuma farqan min tayrin sawaf. Nah, tuhajan an ashabihima. Nah, katanya karena dua ayat ni, dua surah ni akan datang pada hari akhirat dalam bentuk satu wamamah. Nah, wamamatan. Nah, yang boleh wamamah ni burung merpati. Nah, ataupun yang katanya satu furqan min tayr sawaf tuhajan an asal. Maknanya mari sana itu berhujjah, maknanya untuk nak difak, untuk nak nak bawa orang baca ni supaya boleh masuk syurga. Hujjah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah barakah Al-Quran. Nah, jadi selepas pada ni dia banyak lagi. Nah, tapi kalau kita nak searchnya perkara-perkara yang boleh mahkul barakah. Nah, perkara yang boleh menghilangkan barakah ni adalah maksiat.